Baik, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita akan membincangkan bab 2, tingkatan 4, biologi dan organisasi sel, yaitu struktur sel dan fungsinya. Kita akan membincangkan sel haiwan, sel tumbuhan, dan komponennya. Baik, struktur dan fungsi sel. Organisme hidup terdiri daripada unit-unit asas yang dikenali sebagai sel, ya. Jadi sel ini biasanya digambarkan sebagai unit hidup atau binaan blok-blok di mana benda-benda hidup dihasilkan. Sel menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang memberi kehidupan kepada organisma. Dan dengan menggunakan mikroskop berteknologi tinggi, saintis dapat memerhatikan komponen sel dengan lebih terperinci. Jadi komponen sel ialah struktur yang terdapat dalam sitoplasma dan melakukan sesuatu fungsi khusus. Sebelum ini komponen sel dikenali sebagai organel, ya, tetapi kita telah menggantikan istilah ini kepada komponen sel. Antara komponen sel yang terdapat dalam sel ialah nukleus, mitokondria, kloroplast, vakuol, ribosom, lisosom, jalinan endoplasma kasar, dan jalinan Golgi. Baik, jalinan endoplasma ini terdiri daripada dua, yaitu jalinan endoplasma kasar dan jalinan endoplasma licin. Jadi sesetengah komponen hanya dapat dilihat di bawah mikroskop elektron. Baik, ini adalah struktur sel haiwan, yaitu ada terdiri dalam nukleus, dan dalam nukleus ada nukleolus. Kita ada jalinan endoplasma kasar, jalinan endoplasma licin, membran plasma, ribosom, jasad Golgi, sentriol, mitokondrion, sitoplasma, dan lysosom, ya. Baik, jadi kita akan melihat, ya, kita akan belajar tentang struktur komponen-komponen sel dalam sel haiwan. Jadi mitokondrion adalah komponen sel berbentuk rod atau sfera yang terdiri daripada dua lapisan membran, yaitu membran luar yang licin dan membran dalam yang berlipat-lipat. Jadi dia mengandungi enzim yang terlibat dalam respirasi sel. Jadi pelajar semua kena ingat mitokondrion mempunyai dua membran, ya. Dan fungsinya ialah tapak penjanaan tenaga melalui proses pengoksidaan glukosa semasa respirasi sel. Tenaga dijana dalam bentuk molekul ATP ataupun adenosine trifosfat untuk digunakan oleh sel. Sentriol adalah struktur silinder kecil yang wujud secara berpasangan dalam sel haiwan, terdiri daripada susunan mikrotubul kompleks dan tidak wujud dalam sel tumbuhan. Fungsinya ialah membentuk gentian gelendong semasa pembahagian sel dalam sel haiwan. Jadi jasad Golgi adalah terdiri daripada satu timbunan kantung pipih selari yang setiap satunya dilapisi oleh membran unit tunggal, ya. Jadi fungsinya memproses, mengubah suai, membungkus, dan mengangkut bahan kimia seperti protein, karbohidrat, dan glikoprotein. Jadi jasad Golgi ini adalah fungsinya memproses, mengubah suai, dan membungkus. Baik, organel seterusnya atau komponen sel seterusnya adalah membran plasma, yaitu membran luar yang menyelimuti keseluruhan kandungan sel yang dibina daripada protein dan fosfolipid, bersifat selaput nipis dan kenyal dan bersifat telap memilih. Fungsinya adalah untuk mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar, mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel, dan membenarkan pertukaran nutrien, gas respirasi, dan bahan buangan antara sel dan persekitarannya. Baik, lisosom ialah kantung sfera kecil yang diselimuti oleh membran tunggal dan mengandungi enzim lisozim, ya, ataupun enzim pencernaan. Tujuannya ialah menghidrolisis molekul organik kompleks seperti protein, asid nukleik, dan lipid, menguraikan bakteria dan komponen sel yang rosak. Dan antara komponen sel yang paling penting ialah nukleus, yang paling besar dalam sel, berbentuk sfera, padat, dan dilingkungi membran nukleus yang mempunyai liang. Nukleusnya mengandungi kromosom, nukleolus, dan nukleoplasma. Fungsinya adalah mengawal segala aktivitas sel dan juga mengandungi kromosom yang mengandungi asid deoksiribonukleik DNA. DNA ini menentukan ciri sel dan fungsi metabolisme. Baik, ribosom pula adalah granul kecil, padat, dan berbentuk sfera, terdiri daripada poliprotein dan asid ribonukleik, dan ribosom terdapat pada permukaan jalinan endoplasma kasar atau wujud bebas dalam sitoplasma, ya, dan merupakan tapak sintesis protein. Seperti yang saya katakan, jalinan endoplasma ini terdiri daripada satu sistem rongga ceper berlipat yang bersambungan
Dan membran jalinan endoplasma ini membentuk jalinan yang berterusan dengan membran nukleus ya. Jadi dia bergabung. Terdapat dua jenis endoplasma, yaitu jalinan endoplasma kasar yang mempunyai ribosom dan jalinan endoplasma licin yang tidak mempunyai ribosom. Fungsinya ialah sistem pengangkutan bahan dalam sel, menyediakan permukaan luas untuk perlekatan enzim dan tindak balas biokimia. Jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang disintesiskan oleh ribosom, dan jalinan endoplasma licin mensintesiskan dan mengangkut gliserol dan lipid, serta menjalankan detoksifikasi darah dan hasil sambungan metabolisme. Baik, itu adalah sel haiwan. Sekarang ialah sel tumbuhan dan strukturnya. Oke, sel tumbuhan adalah sama dengan sel haiwan, tetapi sel haiwan mempunyai dinding sel ya, diperbuat daripada selulosa dan berlignin ya, mempunyai karbohidrat yang berlignin. Dia juga mempunyai vesicle yang lebih besar dan mempunyai vakuol ya, vakuol tempat air ya, disimpan sekiranya terdapat terlebih air untuk menjadikan tumbuhan lebih segar. Ya, seperti saya katakan tadi, sel tumbuhan adalah struktur unit asas yang fungsi hampir sama dalam kesemua tumbuhan. Jadi ciri yang paling asas, paling jelas dalam sel tumbuhan ialah dia mempunyai dinding sel yang tegar, yaitu tiada dalam sel haiwan ya. Jadi sel haiwan ini tidak mempunyai dinding sel. Oke, jadi pengkhususan dan ciri berkaitan dengan sel tumbuhan adalah sangat banyak. Oke, contohnya komponen sel yang lebih khusus seperti kloroplas ya, dan saya katakan tadi. Dan untuk peringkat tumbuhan pula terdapat berbagai-bagai jenis sel ya, yang mencipta organ seperti akar, batang, pokok, dan juga daun. Begitu juga dengan sel haiwan. Sel haiwan ini adalah berbanyak jenis ya, karena sel haiwan terdiri pada sel tulang, sel kulit, sel otot, dan sebagainya. Baik, ini adalah gambar dan label untuk sel tumbuhannya. Oke, semuanya hampir sama dengan sel haiwan, kecuali ada kloroplas, tonoplas, vakuol, dan dinding sel ya, dinding sel. Oke, jadi fungsinya adalah sama dengan fungsi komponen sel adalah sama dengan sel haiwan ya, kecuali tonoplas ya, merupakan membran yang mengelilingi vakuol dan bertindak hampir seperti membran plasma. Vakuol, air meresap ke dalam vakuol sel tumbuhan dan sel akan menjadi segar. Dan fungsi kloroplas pula ialah menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. Oke, ini adalah gambar ya untuk sel tumbuhan. Sel tumbuhan berbentuk tetap ataupun berbentuk poligon seperti 4 segi ya, karena dia mempunyai dinding sel ya. Dan fungsi dinding sel ialah mengekalkan bentuk sel, menghalang sel daripada meletus, dan memberi sokongan kepada sel. Jadi saya tidak akan terangkan organel ataupun komponen sel yang lain, karena saya sudah terangkan dalam sel haiwan tadi, tetapi jika Anda ingin membaca dalam slide, boleh tekan pause dalam video YouTube ini. Oke, jadi jaringan endoplasma licin mensintesis lipid, lemak, pusat penyetoksik racun dalam sel, nukleus mengawal selectivity sel, jasad Golgi memproses, mengubah suai dan membungkus dan mengangkut bahan kimia seperti protein dan glikoprotein. Mitokondrion adalah tempat penyanaan tenaga melalui proses pengoksidaan glukosa semasa respirasi sel. Sitoplasma bertindak sebagai medium bagi tindak balas biokimia dalam sel. Baik, dan yang terakhir adalah soalan aplikasi. Bandingkan dan bezakan sel haiwan dan sel tumbuhan. Jadi kedua-dua sel mempunyai nukleus, sitoplasma, membran plasma, jasad Golgi, mitokondrion, jalinan endoplasma, dan juga ribosom. Perbezaannya adalah sel tumbuhan mempunyai bentuk sel yang tetap, mempunyai dinding sel, mempunyai kloroplas, mempunyai vakuol yang besar, dan tidak mempunyai sentriol. Manakala sel haiwan pula tidak mempunyai bentuk sel yang sekata, tidak mempunyai dinding sel, tidak mempunyai kloroplas, tidak vakuol, dan juga mempunyai sentriol. Jadi penyumbang slide kita
pada topik ini adalah Cindy, Ivy, dan Sherilyn. Jadi terima kasih diucapkan kepada mereka. Oke, jadi terima kasih kepada para pelajar kerana mengikuti sesi pada hari ini. Diharapkan para pelajar dapat mendapat manfaat dan maklumat baru pada kali ini. Dan jika terdapat sebarang soalan, boleh terus tulis di ruangan komen. Dan pastikan Anda mengingat perbezaan struktur dan komponen dan juga fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan. Jika ini membantu, silakan share, like, dan subscribe. Terima kasih atas sokongan Anda. Dan jumpa lagi.